Afdal, apa dia baca ni? Tuan Haji Latif. Tuan Haji Latif. Silakan Tuan Haji Latif. Ayat 11 sampai 15 ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Waalaikumsalam. yang saya muliakan semua, insya-Allah pada petang ini, hari pertama kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Di sana malam kedua lah untuk bulan Ramadan ini. Dan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala nyatakan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salah satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Okay? Dan menjadi keterangan, kepanduan kepada manusia dan keterangan-keterangan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang selalu kita dengar viral dah. Kata-kata ini, Al-Quran ini, dia apabila berada diturun pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang terbaik. Apabila Al-Quran diturunkan oleh Jibril, yang bawa turunnya adalah Jibril. Jibril adalah malaikat yang terbaik. Dan Al-Quran apabila diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nabi yang terbaik. Dan Al-Quran apabila mula-mulanya turun pada malam Lailatul Qadar, jadi Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia lah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-Quran apabila diturun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Dan satu soalan lagi, bagaimana kalau Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita? Itu dia. Sudah tentulah kita ini merupakan orang yang terbaik lah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu bahawa bagi Allah Taala ada kumpulannya.
Lillahi ahlin. Lillahi minan nasi ahlin. Bagi Allah Ta'ala ada kumpulan di kalangan manusia. Siapa dia ya Rasulullah? Ia adalah ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang bersama dengan Al-Quran, sama ada membaca Quran selalu, menghayati Quran, menghafaz Quran, beramal dengan Al-Quran, menegakkan ajaran Al-Quran, itulah ada dia panggil ahlullah wa khassatuh. Dan yang amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adalah bulan yang mana kita semua tunggu. Dia punya detik, bukan orang hidup saja tunggu. Orang yang duduk dalam kubur pun duduk tunggu. Bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Ramai yang mendapat rahmat Allah Ta'ala. Dan walaupun kita tidak boleh berjamaah tarawih di masjid, di surau, secara berjamaah secara ramai, tapi kita ambil peluang untuk berjamaah bersama dengan keluarga kita lah. Kita sebagai ahli keluarga ni, kita kena susun jadual yang sebaik-baiknya. Tarawih bersama dengan ahli keluarga kita. Sebab tarawih ini dia tidak ada pada bulan lain, hanya pada bulan Ramadan sahaja. Gandaan-gandaan banyak. Jadi orang cakap tentang Ramadan ni sebenarnya kalau kita tengok rata-rata para penceramah ataupun para asatizah, syekh yang cerita tentang Ramadan ni, dia cerita tentang kelebihan. Nah, kelebihan apa dia? Bulan Al-Quran, lebihnya puasa, lebihnya qiyamul lail, lebihnya sahur, semuanya cerita tentang kelebihan. Keampunan daripada Allah itulah. Jadi soalannya ialah senang je saja. Soalannya apabila banyak tahu benda-benda yang dicerita kelebihan-kelebihan, tiba-tiba kita ni termasuk dalam orang yang ditakdirkanlah kalau kita ni tidak tergerak hati untuk sama-sama rebut peluang yang disediakan oleh Allah, yang disediakan oleh Rasulullah. Itu satu masalah lah. Sebab tu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia naik mimbar tu. Syekh Bukhari kita tahulah. Naik mimbar tu, naik ni mimbar, lepas tu tiba-tiba Rasulullah kata amin. Naik satu mimbar, satu tangga lagi, Rasulullah kata amin. Naik mimbar yang ketiga, amin. Rasulullah kata. Jadi sahabat kata, alaman amanta ya Rasulullah. Kata, ya Rasulullah, apa sebab kamu kata amin, amin, perkenankanlah, perkenankanlah. 3 kali perkenankanlah. Dia kata sebenarnya Jibril datang kepadaku dan dia kata, raghima anfu rajulin. Hinalah seorang lelaki itu. Hinalah seorang lelaki itu apabila dia masuk bulan Ramadan, tapi berakhir Ramadan dia tidak diampuni dosanya. Hinalah lelaki itu apabila ada kedua ibu bapanya lanjut usia, tetapi dengan sebab kedua ibu bapanya dia tidak dapat masuk syurga dengan sebab kedua ibu bapanya. Maknanya dia tidak memberi khidmat, penjagaan terhadap kedua ibu bapanya. Hinalah lelaki kalaulah sekiranya namaku disebut tetapi dia tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi poin kitanya tentang hinalah kita apabila banyaknya yang Allah Ta'ala offer untuk kita Ramadan ini, tiba-tiba kita tak rebut. Jadi COVID-19 ni bukanlah satu alasan sebenarnya. Sebab masa kita duduk kat rumah ni, apabila terkurung ni, sebenarnya kita boleh rancang untuk baca Quran lebih banyak daripada kita keluar memandu ke sana ke sini. Habis begitu saja 3-4 jam sehari. Jadi masa-masa tu kita gunalah untuk rebut peluang ini dan sambil-sambil kita berdoa lah supaya Allah Ta'ala mengangkat semua bala dan wabak ini daripada kita secepat mungkin insya-Allah. Okey, berbalik kepada cerita surah Al-Kahfi ini. Ayat yang ke-11 yang dibaca oleh Tuan Haji Latif tadi itu, dia kesinambungan daripada ayat yang ke-10. Di mana idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi orang-orang ini apabila dia sampai ke gua itu, dia pun berdoa kepada Allah. Ya wahai Tuhan kami,
kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Dia doa begitu. Rabbana atina min ladunka rahmatan, bagilah kepada kami rahmat daripada sisimu ya Allah. Yang kita perlu rahmat Allah Ta'ala ini di setiap kehidupan kita. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan pimpinkanlah kami untuk keselamatan agama kami. Lalu Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Allah Ta'ala kata apa? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu. Jadi dia orang ni macam dah terakhir dah, dia punya tak ada dah nak lari jauh daripada itu. Lalu mereka pun gantung harap kepada Allah Ta'ala. Kita guna ayat gantung harap kepada Allah. Bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati. Fokus kepada Allah. Supaya Allah Ta'ala bagi pelepasan. Dan ini sebenarnya orang-orang yang bertakwa ni, Allah Ta'ala akan tunjuk pintu keluarnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ada sahaja pintu keluar. Exit door tu ada. Macam mana dia akan diselamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala. Berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai para ulama kita yang terdahulu apabila menghadapi situasi yang genting sebegini, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun akan tolong mereka. Dan ada satu hadis yang lain, cara kita nak Allah Ta'ala tolong kita waktu dalam keadaan genting sebegini, getir ni, yang keadaan kita panggil apa, dah habis ikhtiar ni, cara mana sebenarnya? Kita kena ingat Allah Ta'ala waktu senang. Ta'arraf 'ala Allah fir raha yu'arrifka fis syiddah. Apabila kamu mengenali Allah Ta'ala dalam masa senang, masa tak ada apa-apa, sihat, tubuh badan sihat, kita ingat kepada Allah. Apabila timpa dia punya saat getir tu, Allah Ta'ala akan mengenali kita pula. Dia akan kenal, hamba aku ini, dia selalu ingat kepadaku. Sebab itulah kita ni walaupun duduk di rumah sahaja sebegini, tetapi oleh kerana kita ni orang kaki masjid, kaki dengar ceramah, insya-Allah pahala-pahala yang selalu kita buat seminggu sekali itu, selalu berjamaah di masjid, selalu berjamaah beramai-ramai itu, pahala-pahala itu tetap akan dapat kepada kita. Okey? Itu dia. Jadi Allah Ta'ala tidurkan mereka dengan lenyapnya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Ini dia. Bukan dia tidur biasa begitu saja, tapi tempoh yang lama. Kita tidur sekejap, macam kita cerita yang minggu lepas, kita tidur satu malam tu pula kita tidur boleh jadi dalam 6 jam, 5 jam, 4 jam. Paling budak yang membesar tu betul lah dia tidur 8 jam, 10 jam. Tapi kita orang dah 5 siri ke atas ni tidur dah lama dah, kejam mata pun dah kejam dah, celek juga. Pukul 4 pagi, 5 pagi celek gitu. Tak tahu nak buat apa dah. Kejam-kejam pun celek. Kejam-kejam pun celek. Itu menandakan kita ni dah sampai 5 siri, 6 siri dah. Dia 50, 60 ke atas macam tu lah. Jadi kita gunakan waktu tu lah. Waktu tu kita guna. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada." Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup dalam gua itu. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala dia kata, dia akan bangkit. Dia tidur ni, dia bagi tidur, fadarabna ala adhanihim, dia tidurkan mereka ini. Kemudian akan bangkitkan mereka ini. Lepas tempoh yang lama akan bangkit. Dia akan dibangkitkan. Dan masa bangkit itu ada dua kumpulan berselisih pendapat. Berapa lamakah mereka tidur? Ini kata berapa tahun. Ni bagilah pendapat dia. Kumpulan kedua bagi pendapat dia. Mereka berbeza.
Sebab kalau kita tengok last ceritanya 309 tahun ataupun 300 tahun. Berapa generasi dah berlalu dah. Apa dia ni, zaman dia tu dah berlalu berapa generasi dah. Banyak generasi dah. Dan cerita 7 orang ini, mereka dengar jauh-jauh dulu daripada uh, nenek moyang mereka yang lama dulu. Dengar ada kumpulan manusia yang lari daripada negara ini untuk menyelamatkan iman mereka. Itu saja tahu. Bila-bila tempoh tak tahu. Jadi mereka berbeza pendapat dalam berapa tempoh mereka duduk di dalam gua. Seterusnya ayat yang ke-13 Allah Ta'ala kata, Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka. Ini barulah nak cerita secara detail. Ini uslub bahasa Quran. Dia cerita dulu keajaiban. Adakah kamu sangka bahawa tidur lama itu Ashabul Kahfi ini satu benda yang ajaib? Yang kita dah cerita dalam Quran ni benda yang ajaib begitu banyak. Nabi Adam dicipta duduk dalam syurga, turun ke bumi. Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Banyak cerita yang pelik-pelik. Nabi Isa lahir tidak ada ayah. Cerita pelik-pelik. Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Haram minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa satu malam sahaja. Cerita pelik-pelik. Memang banyak cerita yang pelik-pelik. Nabi Allah Sulaiman pelik lagi cerita dia. Boleh bercakap dengan binatang, cakap dengan burung. Ada dalam Quran diceritakan. Lepas tu yang ajaib, canggih laginya, singgah sana Puteri Balqis di Yaman. Dia duduk di Palestin. Di Yaman tu berapa rentas negara tu. Apa dia Nabi Allah Sulaiman, dia offer kepada memanda menterinya. Siapa yang rakyatnya, siapa yang boleh bawa datangkan Arash singgah sana Balqis daripada Yaman. Allahu Akbar. Ifritum minal jinni kata aku boleh datang. Kamu diri duduk dah datang dah singgah sana. Ataupun daripada pagi sampai petang dapat datang istana singgah sana tu. Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, tetapi manusia ni memang peliklah kejadian dia. Dia boleh mengatasi lagi pada jin ifrit. Jin ifrit kata akulah orang yang gagah perkasa tapi apa dia ni orang yang alim tentang ilmu Alkitab ni kata aku boleh datangkan singgah sana bukan sehari, bukan kamu duduk ataupun kamu bangun kemudian duduk, tapi sekelip mata sahaja boleh datangkan. Ini nak cerita yang pelik-pelik. Cerita yang pelik-pelik. Jadi apabila cerita ini Allah Ta'ala kata nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Cerita kepada kamu perihal mereka dengan benar. Apa yang ada dalam Quran ni cerita, semuanya cerita yang benar-benar berlaku. Tak ada satu pun cerita yang bohong. Cerita Nabi Musa rentas Laut Merah. Zaman tu tak ada. Pukul sahaja jadi jalan dah. Itu cerita yang benar. Cerita Nabi Yusuf dibuang di dalam perigi. Nanti ada masa kita akan cerita bagaimana Nabi Yusuf ini cantik untuk motivasi kita bersamalah. Orang yang down dalam kehidupan kemudian bangkit semula. Nabi Yusuf 2 kali diuji dengan jatuh dalam kehidupan dia, di penjara, jatuh buang dalam telaga yang buruk. Tapi Allah Ta'ala selamat mereka ini. Selamat Nabi Yusuf. Jadi cerita semuanya adalah cerita yang berpaksi kepada kebenaran. Nak bagi tahu kepada kita bahawa kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin kepada Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. 7 orang yang lari ni. 7 orang yang dengan seekor apa dia ni seekor anjing ni. Dia adalah fityah. Apa makna fityah? Pemuda. Pemuda. Pemuda ni ada ulama kata Nabi tidak diutuskan malaikat di kalangan pemuda. Semua Nabi-Nabi itu adalah pemuda. Bukan maksud lepas tua tu baru jadi Nabi. Tak. Dia muda daripada Nabi ni, daripada muda-muda lagi. Jelas suara saya? Jelas? Okey. Takut tak jelas. Okay.
Dia memang diutuskan muda, dan muda ini bahasa Arab dipanggil fata, fata, ataupun dia panggil juga syabab. Syabab ni satu tempoh yang kita panggil apa, tempoh keemasan lah bagi setiap orang. Jadi Allah Ta'ala bagi tempoh syabab ni, dia ada kekuatan yang lengkap. Kekuatan fizikal, kekuatan otak, berfikir, kekuatan untuk melakukan perancangan, nak buat kerja, dia memang amat sesuai lah orang muda. Kita Allah Ta'ala kurnia kekuatan, dia kurnia kepada kita rezeki, dan kurnia kepada kita masa. Ada 3 benda lah. 3 benda. Masa kita kecil, kekuatan kita tak ada. Masa banyak, masa banyak, rezeki tak ada. Masa kecil. Masa banyak, tapi duit tak ada, rezeki tak ada, kekuatan pun tak ada. Duk bantu daripada kedua ibu bapa je lah yang bantu kita. Makan, minum, semua bergantung kepada kita. Apabila kita dewasa, kita ada kekuatan. Tubuh badan ada kekuatan. Lepas tu kita kerja, ada rezeki. Rezeki ada. Kita ada rezeki. Tapi masa pula kita tak ada. Sibuk. Pergi pagi, petang balik. Pagi, petang balik. Nak travel jauh-jauh pun tak boleh. Jarang-jarang orang je boleh travel dengan sempurna. Kemudian masa usia lanjut pula. Usia lanjut. Bukan saya kata orang tua je latih. Tak, bukan. Usia lanjut pula. Usia lanjut ni, kita dah kerja banyak-banyak. Duit ada. Duit ada. Masa pun ada. Dekat rumah tu ada. Sebab dah pencen. Sakit pula masa tu. Tubuh badan pula tak ada. Allah. Ada gautnya, kecil manisnya, darah tinggi. Obat banyak selalu. Sebelah kita ada obat. Macam-macam obat kita guna . Suplemen tu, suplemen ini. Fitrah manusia gitu, kejadian dia begitu . Jadi kehidupan ni dia akan berakhir begitulah. Kita akan berakhir sebegitu. Jadi waktu muda ni, kalau kita tengok yang rebut 5 sebelum 5 tu, syababaka qabla haramik. Semua dia bergantung kepada masa lah. Muda kamu sebelum tua kamu. Hidup kamu sebelum mati. Itu pun masa juga. Kaya kamu sebelum fakir kamu. Itu pun masa juga. Sihataka qabla saqami. Sihat kamu sebelum sakit kamu. Itu pun masa juga. Dia banyak bergantung kepada masa. Jadi masa ni betul lah Allah Ta'ala bersumpah dia tu. Memang betul lah. Okay. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan kami tambahkan bagi mereka hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala kerana kuatnya hati mereka beriman kepada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Cerita ayat ke-14. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian. Rabat. Rabat ni amat penting. Dalam akhir surah Ali Imran, Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang yang beriman, sabarlah kamu dalam melakukan ketaatan menghadapi musuh. Sabar. Wasabiru, perkukuhkan kesabaran. Warabitu, dan cuba orang panggil lengkapkan diri dengan kekuatan. Itu warabitu. Wa mir ribatil khail. Ini untuk kekuatan apa dia ni, tentera berkuda. Orang Islam dia kena ada kekuatan kita dah. Kita kena jaga kekuatan kita ni. Itu warabitu maksudnya apa? Dia kena perkukuhkan kekuatan kita. Jadi kat sini warabatna ala qulubihim, kami kuatkan hati mereka, kesabaran dan keberanian. Begitu juga dengan mak Nabi Musa, Allah Ta'ala perkukuhkan masa dia nak campak tu. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna
ala qalbiha. Maksudnya apa? Dan apa dia ni? Dan sepeninggalannya menjadikan hati ibu Musa kosong. Sesungguhnya ia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya. Laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Jadi rabat ni maknanya dia diikat hatinya, Allah Taala ikat, bagi rasa apa dia ni, semangat dan bersungguh-sungguh dalam keimanan ini. Faqalu idh qamu faqalu. Semasa mereka bangun menegaskan tauhid lalu berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Tuhan kami ialah Tuhan yang menciptakan dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Okey. Tuhan, jika kami menyembah yang lain, laqad lan nad'u min dunihi ilaha. Lepas tu, kalaulah sekiranya kami menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, okay, jika kami menyembah yang lain bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Syatata maknanya jauh daripada kebenaran. Okay. Jadi ini dalam bab keimanan, apa dia ni, dia mestilah kita hidup dengan la ilaha illallah. Masa lahir kita dibaca la ilaha illallah dalam azan dan iqamah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita diperdengarkan sebegitu, la ilaha illallah. Dalam kehidupan kita sembahyang, banyak kita ucap dalam tahiyat umpamanya, asyhadu an la ilaha illallah. Kita dengar laungan azan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ni satu perkataan yang tauhid. Satu perkataan tauhid yang diibaratkan seperti kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Itu kalimah tauhid. Kalimah tauhid ni kalimah yang seperti kalimah yang baik seumpama pokok yang subur. Yang akarnya mendasar bumi itu dengan kukuh, baik, subur, dan dia punya dahan, julai, batangnya naik, rendang ke atas. Itu ibarat kalimat tauhid. Supaya kita mudah faham. Maknanya, kalau kita pegang kalimah ini, kita di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka kepada kita. Okay? Itu dia. Berlainan kalau sekiranya na'udzubillahi min dzalik. Kalau syirik kepada Allah Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, dia adalah satu dosa yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak Inna Allah la sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa yang syirik kepadanya dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Semua dosa lain diampun kecuali syirik. Caranya adalah memperbanyakkan ucapan apa dia? Ucapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah, kita renew selalulah. Renew. Seterusnya Allah Ta'ala kata, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alam. Mereka berkata pula sesama sendiri, kaum kita ini itu menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk yang mereka sembah itu. Jadi ini kesedaran di kalangan 7 orang yang apa dia ni, yang pemuda ini, dia kata kaum kita ni mereka sembah apa dia ni, sembah patung selain daripada Allah. Okey, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Mana bukti yang jelas kaum kita itu menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah,
sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah. Dia kena buktikan. Jadi sebenarnya ada satu cerita menarik tentang kejadian alam kita ini dah. Perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan golongan mulhid yang tidak percaya kepada Allah. Dia i'tiqad ahli mulhid ni, dia kata bintang, dunia, matahari, bulan, semua ini cipta secara tabi'i. Dia ada secara tabi'i, bukan ada daripada ciptaan mana-mana Tuhan, tak ada. Dia ada macam itulah. Kita pun ada sendiri lepas sampai masa kita mati, tidak ada apa-apa pun. Ini fahaman yang salah lah. Fahaman yang salah. Jadi dia ni ajak orang itu berdebat, akhirnya dia pergi jumpa Imam Abu Hanifah dan nak berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata, tak apa, aku boleh berdebat. Esok kita akan berdebat pada jam, dia bagilah tempoh jam tu, pagi, petang, di tepi tebing satu laut tu, tebing sungai tu. Kita berdebat kat situ. Dia letaklah, kita katalah jam 10 pagi. Jadi sebabnya Imam Abu Hanifah dia tinggal di sana. Dia tinggal di seberang sungai sana. Seberang sungai sana. Dia kena datang dengan kapal lah ataupun perahu. Jadi ramailah pada jam 8, 9.30 tu orang mari berkumpul untuk dengar perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan golongan mulhid ini. Mereka mulhid datang, duduk kat situ, tunggu jam 10 tak sampai juga. Imam Abu Hanifah tak sampai. Lalu mereka kata Imam Abu Hanifah ni dah takut dah. Sebab jam 10 tak datang. Jam 10 tak datang. Dia takut dah berdebat tentang kejadian alam, tak tahu apa dalil dan bukti barangkali. Dia kata gitulah. Tak tahu dalil dan bukti. Tak boleh nak berdebat dengan kita. Dan memang dia yakin bahawa dunia ini tercipta tanpa pencipta, sendiri saja. Jadi lama, kemudian dalam beberapa detik, dalam setengah jam mereka masih tunggu lagi macam tu. Tiba-tiba datang satu kapal daripada arah Imam Abu Hanifah tinggal sana. Mari ke tempat mereka nak berdebat ini. Kapal tu datang. Apabila datang, Imam Abu Hanifah kata, aku minta maaf lah sebab aku datang lewat sikit. Lalu mereka kata, apa sebab kamu datang lewat wahai Abu Hanifah? Apa sebab kamu datang lewat? Dia kata, aku sebenarnya tadi jam nak mari ke sini. Aku nak mari ke sini tadi, tiba-tiba kapal yang aku tunggu tu terlepas. Aku terlepas. Terlepas dia punya time dia. Jadi aku pun tunggu lagi. Aku tunggu. Tiba-tiba ada satu pokok yang besar. Dia terbalik daripada sana, mengalir di hadapan, hanyut di hadapan sungai yang aku tunggu tu. Dan kapal tu pula tiba-tiba dia ranting dia pun dibersihkan tiba-tiba macam tu. Kemudian di batang yang besar itu pun dipotong secara tiba-tiba di hadapan aku. Satu keping. Kemudian tersusunglah kapal itu dengan molek. Kemudian ada pula tiba-tiba paku pula masuk kepada setiap papan tu, setiap kepingan papan tu masuk. Dan kemudian di bahagian depannya paku ada, belakangnya paku ada. Maka terbentuklah dengan tersendirinya satu kapal yang besar dan aku naik. Itu kapal itu yang aku naik itu. Jadi mulhid ni kata mustahil, cakap ni benda bohong lah, benda tipu. Mana ada atas dunia ni, dia kata, satu kapal tercipta dengan sendirinya tanpa orang yang cipta. Mana ada wahai Abu Hanifah? Beradalah di bumi yang nyata. Setiap kapal, setiap kursi, meja, ada si pembuatnya. Dia pula syarah kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah kata, kalau gitu kita selesailah debat hari ni. Kalau kamu kata kapal yang aku naik itu bohong, dia cipta sendiri, ada orang cipta.
Bagaimana dengan dunia yang tersusun indah ini? Dengan bulan, matahari naik secara tersusun. Bintang pula berada di tempat yang cantik, menjadi hiasan langit. Dunia pula dengan ada bukit bukau, pokok yang cantik, kebun. Sudah tentu ada penciptanya, wahai lelaki, kamu kena fahamlah. Jadi ini nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala mencipta langit, mencipta bumi itu hujah secara akli lah. Kalau kita baca ayat Quran banyak lagi lah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. As-samad tu maknanya Allah Taala tempat yang dituju, Allah Taala mencipta segala sesuatu. Allah Ta'ala tempat bergantung, itu as-samad. Okay? Jadi mereka ini kuat kukuh keimanan mereka, dan mereka kata orang yang sembah selain daripada Allah, dia tidak ada keterangan pun. Tidak ada keterangan mana-mana pun. Okay? Jadi kita habis kat situ lah dulu insya-Allah. Okay? Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada InsyaAllah Ustaz. ada soalan. Ya. Soalan apa ni? Soalan dari Tuan Haji Jaafar saya lihat di sini. Ya. Iaitu salam Tuan Syekh, khaif hal Syekh. Soal bagaimana surah Al-Kahf dapat menolong kita dari fitnah Dajjal. Allahu Akbar. Ya. Ya, fitnah Dajjal ni memang satu fitnah yang kita kata fitnah yang amat besar lah. Ya, fitnatul mahya wal mamat dalam doa akhir sembahyang tu. Na'am. Allahumma inna na'udzubika min fitnati min adab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang warid lah. Yang Rasulullah SAW dia minta supaya kita baca doa itu. Maknanya kami berlindung daripada-Mu ya Allah, daripada fitnah azab kubur, fitnah azab jahannam, neraka jahannam, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga fitnah secara khusus Al-Masihid Dajjal. Al-Masihid Dajjal. Dan Rasulullah pun kata, kalau aku hidup di zaman Dajjal ni, aku akan menjadi penghujah, akan berhujah dengannya. Tapi kalau kamu tak ada, bacalah suratul Al-Kahfi. Jadi suratul Kahfi ni dia memang macam kita kata kandungan dia tu menjaga keimanan kita. Ni macam yang pertama ni dia cerita tentang fitnah ujian keimanan. Dia menjaga ujian harta, nanti kita akan cerita tentang ujian harta yang pemilik dua kebun. Dia menjaga kita daripada ujian ilmu Nabi Musa dengan Khadir, dan dia menjaga kita daripada ujian kekuasaan. Orang yang berkuasa juga diuji oleh Allah Ta'ala Dzulqarnain. Jadi ini perkara-perkara yang sering berlaku dalam kehidupan kita. Dan kita kena, apabila kita ni diberi kuasa untuk memerintah, kita gunakan kuasa itu dengan sebaik-baiknya untuk menegak kalimah Allah, untuk berlaku kebaikan kepada seluruh manusia yang di bawah tanggungan kita. Apabila kita ada ilmu, kita kena gunakan ilmu tu dengan sebaik-baiknya. Tunjuk manusia ke jalan yang baik. Jadi apabila kita ada harta, gunakan harta tu pula dengan benda-benda yang baik. Okay? Yang menjadi penunggu kepada kita pada hari akhirat. Bukan harta itu melaknat kita pada hari akhirat. Apabila kita ada iman, kita istiqamah dengan keimanan yang kita ada. Jadi benda-benda ni lah sebenarnya obat mujarab untuk kita berlindung daripada fitnatul Masihid Dajjal. Wallahu a'lam. Okey, lagi? Soalan kedua Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Al-Quran pertama kali diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan kemudian diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Soalannya ialah, benarkah kedua-dua penurunan ini terjadi di Lailatul Qadar? Dia ialah
Dia penurunan Al-Quran yang pertama tu kepada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang semua dua benda tu ada pada dalam bulan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kena faham situ. Lepas tu daripada Baitul Izzah ke Nabi SAW, dia berlaku pada bulan Ramadan 17, sebahagiannya kata 17 Ramadan. Ada juga yang Rasulullah kata pada 24 Ramadan. Rasulullah sebut Taurah turun berapa Ramadan, Zabur berapa Ramadan, Injil berapa Ramadan, dan Al-Quran diturun pada 24 Ramadan. Rasulullah sebut begitu. Dan banyak riwayat-riwayat lain lah. Jadi memang malam Lailatul Qadar ni adalah malam yang Allah Ta'ala dia punya kelebihan tu daripada penurunan Al-Quran pada malam tersebut. Lepas tu banyaklah kelebihan-kelebihan yang lain tu. Jadi ada pun daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah selepas daripada wahyu pertama tu, dia berlaku pada bulan-bulan lain. Contohnya berlaku pada bulan Muharram, berlaku pada bulan Zulhijjah. Macam al-yawma akmaltu lakum dinakum, turun pada hari Arafah di Hajjatul Wada'. Okay. Kemudian cerita tentang benda-benda banyak di sepanjang tahun tu ada je ayat-ayat yang diturunkan. Tapi permulaan tu memang turun pada malam Lailatul Qadar, dan daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah juga berlaku pada malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Soalan seterusnya ialah, kita ketahui surah Ikhlas menyamai sepertiga Quran, dan ada hadis dari Imam Tirmizi mengatakan bahawa surah Al-Kafirun dan surah Al-Zalzalah menyamai seperempat Al-Quran. Boleh Ustaz jelaskan pembahagian seperempat ini di sudut apa? Apakah ganjaran atau isi bahagian Al-Quran atau sebagainya? Jazakallah khair. Okay. Berkaitan sepertiga seperempat ni, asalnya apabila seorang sahabat kumpulan tu pergi bermusafir ataupun berjalan sama kumpulannya, tiba-tiba imam dalam kumpulan tu selalu membaca dalam sembahyang dia surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lepas balik dalam perjalanan tu, sahabat tu cerita kepada Rasulullah. Cerita tu dalam bentuk macam seolah memperlekehlah orang yang baca suratul Ikhlas ni. Lalu Rasulullah kata, wallahi innaha la ta'dil thulutsal Quran. Demi Allah, sesungguhnya Al-Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran. Sebab apa? 1/3 ke 1/4 ke? Dia sebenarnya secara umumnya kandungan Al-Quran ini terbahagi kepada 3. Satu, tauhid. Cerita keimanan tauhid kepada Allah. Dia ada dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah tu dibahagi kepada 3. Satu, tauhid kepada Allah. Satu. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu syariah. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Akan dikau kami beribadah. Akan dikau kami meminta pertolongan, doa, ibadah, puasa, sembahyang, zakat, ibadah kepada Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu adalah apa dia ni, cerita-cerita nabi, cerita-cerita zaman dahulu. Cerita para nabi, cerita para apa dia ni, orang yang sesat, orang yang Allah Taala murka, cerita yang Allah Taala cerita orang-orang yang sesat macam Nasara yang Allah Taala murka, semacam Yahudi. Okey. Jadi maksudnya dalam Quran ni ada 3 benda. Satu tauhid, satu syariah, satu lagi tema dia adalah cerita kisah para nabi, para umat-umat zaman dahulu. Jadi 3 benda ni lah. Jadi qul huwallahu ahad, daripada awal sampai habis cerita tentang tauhid kepada Allah, sebahagian daripada 3 benda.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Katakanlah ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Itu mengenai tauhid kau. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu tak akan sembah pula apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aku tak akan menjadi penyembah kepada apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kamu juga tak akan sembah apa aku sembah. Akhirnya tidak ada kompromi lah dalam bab agama ni. Sebab mereka ni nak supaya bersama dengan Nabi Muhammad setahun, kemudian tahun depan bersama dengan agama mereka pula sembah Tuhan mereka. Allah Ta'ala turun surah ni. Akhirnya Allah Ta'ala kata, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Okay? Jadi secara umumnya, secara khusus, surah ini adalah berkaitan tauhid. Ia berkaitan tauhid. Tapi dalam penegasan mauqif seseorang tu, kalau macam kul huwallahu ahad, cerita tentang beriman kepada Allah, katakanlah Allah yang esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat dituju, Allah tempat berharap, Allah yang sempurna, as-samad tu. Lam yalid wa lam yulad. Ada kata lam yalid wa lam yulad, itu juga makna as-samad. Dia tidak beranak. Maknanya tidak diperanak, tak ada anak, tak ada ayah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak menyamai dengan segala sesuatu. Jadi itu cerita tentang Allah Ta'ala. Tentang Allah Ta'ala. Jadi itu maksudnya dia ni, surah ini surah, dia panggil pun surah Al-Ikhlas. Walaupun satu pun ikhlas tak ada dalam tu. Kalau kita cari dah. Dalam surah-surah Quran ni, macam surah Al-Falaq. Dia ada, Qul a'udhu birabbil falaq. Suratul Nas, Qul a'udhu birabbin nas. Suratu Al-Fath, suratu An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Suratul Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Suratul Ma'un. Wa yamna'unal ma'un, duduk di hujung sekali. Itu dia jadikan benda itu nama surah. Nama surah. Walaupun dia kalimah terakhir. Dia setiap nama tu biasanya nama surah ni dia ada cerita dalam tu. Tapi surah Ikhlas ni, Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Tak ada ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Ikhlas tak ada. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada pula ikhlas. 4 ayat tu tak ada ikhlas pun. Jadi ikhlas ni makna apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diarah kecuali menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Maknanya dengan tauhid yang betul, yang tepat, yang sahih. Itu maksudnya dah. Jadi cerita tentang sama tara ni, sama tara kul huwallah 1/3 kul kafirun ni, sebab dia adalah cerita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz, ada lagi soalan ni sementara ni. Kita digalakkan membaca surah Al-Kahfi setiap Jumaat, seluruh surah atau ayat 1 hingga 10 saja? Yang kata yang kita baca dulu, permulaan dulu, Rasulullah SAW kata, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala adha'allahu lahu nurun ma bainal jum'atain. Allah Ta'ala akan bagi kepada dia cahaya antara 2 Jumaat. Jadi untuk hari Jumaat ni, sebaik-baiknya dia baca seluruh lah. Dia baca seluruh surah, 110 ayat tu, dia baca seluruh. Maksud cahaya yang kita telah jelas dahulu adalah sama ada cahaya pada hari akhirat, cahaya maknawi, cahaya beribadah kepada Allah, ataupun Allah Ta'ala mudahkan untuknya melakukan ibadah kepada Allah pada tempoh tersebut. Jadi senang je, ringan je tulang nak buat ibadah dengan sebab baca surah Kahfi ni lah. Wallahu a'lam. Okay, mungkin soalan terakhir, Ustaz. Mungkin. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah, saya ingat makna kot pasal tulisan di sini jadi makan. Apakah makna dajjal dan fitnah itu sama
dan pada zaman Nabi sudah disuruh hafal surah Al-Kahfi kerana melindungi dari Dajjal yang belum datang. Ya. Betul ke? Dajjal ni dia Dajjal ni makna penipu. Dajjal. Kan kita katakan kalau tengok orang tu memang kaki tipu, bahasa Dajjal kita kata dia ni. Maknanya ni penipu. Dajjal ni makna penipu. Dia boleh tunjuk syurga dengan neraka. Tak tipu apa. Nah, masa dia hidup nanti tak lama 7 hari. Satu hari seperti 1 tahun. 1 hari seperti 1 tahun panjangnya. Lalu sahabat kata macam mana kami nak bersembahyang ya Rasulullah? Sembahyang Rasulullah kata iqdiru. Dia 24 jam tu kena kira. Sebab sembahyang ni setiap 24 jam. Menarik 1 hari, 2 hari ni saya tengok ada satu soalan. Sebab ada viral tentang jumlah jam berpuasa. Macam Malaysia 13 jam setengah. Di Australia saya tengok dalam 11 jam 30 minit macam tu puasa. Ada negara yang sampai 16 jam. Belah-belah sana ada yang musim panas sampai 19 jam. Turki 16 jam lebih. Ada yang sampai 20 jam. Macam mana ni? Kita nak buat macam mana? Jadi para ulama bagi jawapan yang baiklah, menolong kita lah. Dia kata selagi mana hari tersebut 24 jam, walaupun tempoh dia panjang mana, kena ikut hari tersebut. Kalau tempoh dia 24 jam. Tapi kalau siang 6 bulan, malam 6 bulan, tak. Macam setengah-setengah kutub utara, kutub selatan tu, itu kena kira tempoh dia. Kalau lebih daripada itu, ada beberapa perkiraan. Dia kena kira, kiraan dia macam sehari dia adalah 40 jam. Dia kena ikut perkiraan negeri yang terdekat dengan dia yang ada 24 jam sehari semalam. Dan dia puasa di tempoh tu. Satu. Ada kata ikut Makkah. Ini walaupun dia jauh. Yang ikut Makkah, dia tak boleh kira Makkah sepatutnya sebab Makkah dengan negeri dia jauh. Tempat naik anak matahari pun berbeza. Okey. Dan yang jawapan ketiganya ialah kalau sekiranya apabila mudarat puasa yang panjang sampai 21 jam masih lagi 21 jam puasa mudarat, maka dia boleh berbuka puasa. Dan apabila tiba dia kena qada balik puasa dia tu apabila tiba tempoh harinya pendek kan, yang dia boleh mampu berpuasa pada hari tersebut, maka dia gantikan pada hari tersebut. Itu kaedah dia. Nak menyelamatlah. Okay? Jadi Dajjal ni, dia memang penipu lah. Dia penipu. Dan dia merosakkan apa dia ni, akidah manusia ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun dah bagi tahu dah. Yang membunuh Dajjal ni siapa dia? Nabi Isa. Dia yang membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia akan turun dan akan membunuh Dajjal ini. Jadi Dajjal ini kita kena jagalah. Minta baca na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Okey. Dan ayat Quran yang pula kita kena baca untuk hari Jumaat satu surah. Tapi untuk menjaga daripada fitnatil masihid dajjal ni, Rasulullah kata barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama suratul Baqarah sampai kepada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, sampai 10 ayat situ. Ataupun di hujung 10 terawal ataupun 10 terakhir daripada ayat 100 sampai ayat 110. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Dia ambil wa tarakna lah. Lepas tu alladina kanat ayunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Sebab dia 110. 10 terawal dan 10 terakhir. Okey, itu boleh menjaga daripada Al-Masih Dajjal. Okey. Cukup. Sekarang saya. Okey, cukup dah. Nak buka puasa pula Malaysia ni. Itulah. Padahal ada satu soalan tapi tak apa. InsyaAllah di lain kali. Atau PM direct lah. InsyaAllah Ustaz. Okay. Saya jawab minggu depan insyaAllah. Okey, barakallahu fiik. Okey. Terima kasih. Allah Haji Munir. Okey. Mana rindu Haji Munir. Okey. Baik Ustaz. Jazakallah khair.
Okey, Tuan Syah. Assalamualaikum Ustaz. Selamat berbuka Ustaz. Okey, insya-Allah nanti kita jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi